ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي برب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang memberi taufik untuk kita sama-sama menyambung lagi daripada kitab Ightinamul Fawaid fi Syarhi Qawaid al-Aqaid bagi Imam Sidi Ahmad Zarruq rahimahullah, mensyarahkan kalam-kalam Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Qawaid al-Aqaid. Kita berhenti pada muka yang ke-134 dah. ثم قال رحمه الله لا يخرج عن مشيئته لفتة ناظر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata Imam Ghazali rahimahullah, ثم قال رحمه الله لا يخرج عن مشيئته laftatu nadhirin. Tidak keluar daripada masyiah, iradat dan kehendak Tuhan, laftatu nadhirin, oleh kelipan ataupun jelingan nadhirin, orang yang melihat. Jelingan orang takkan terlepas daripada dia jeling sekalipun, itu semua dalam masyiah dan iradat Tuhan. Wala faltatu khatirin, dan tidak terlepas juga daripada masyiah, iradat dan kehendak Tuhan oleh laftatu khatirin, lintasan hati yang melintas, lintasan yang melintas. Bal huwal mubdi'u al-mu'id, bahkan dialah Allah yang mubdi', yang memulakan penciptaan, al-mu'idu, yang mengulangkan dan mengembalikan ciptaan setelah sekalian makhluk ini fana. Al-fa'alu lima yurid, yang sangat membuat apa yang dia hendak. Mubalaghah, fa'al antara sirah mubalaghah, sangat membuat bagi apa yang dia hendak, dengan maksud tidak ada sesuatu yang menghalang daripada dia melakukan apa yang dihendaki. La radda li hukmih, tiada yang dapat menolak bagi apa hukum Tuhan, ketentuannya. Wala mu'aqqiba li qada'ihi, tidak ada yang dapat menghalang apa yang telah diputuskan. Wala mahraba lil 'abdi an ma'siyatihi, tidak dapat lari daripada hamba, lari oleh hamba daripada maksiatnya, illa bi taufiqihi wa rahmatih, kecuali dengan taufik Allah dan rahmat daripada Allah. Tak boleh mampu kita nak lari pada maksiat kecuali dengan taufik dan rahmat Tuhan. Wala quwwata lahu ala ta'atihi illa bi mahabbatihi wa iradatihi, dan tiada kekuatan bagi lahu lil abdi, tak ada kekuatan bagi hamba untuk melakukan ketaatan pada Allah illa bi mahabbatihi, kecuali dengan kasih daripada Tuhan dan iradat daripada Allah. Okey. Suara dengar tak? Yakni menghendaki oleh Imam Ghazali bil laftati, apa maksud laftah? Laftatu nadhirin wahidatal iltifati. Wahidah. Laftah isim marah, wahidah satu daripada iltifat. Iltifat tu palingan, jelingan. Paling oleh penglihatan. Kheling. Oleh bahasa dia kheling. Kan keling. Kheling. So alhamdulillah. So ada tu. Alhamdulillah. Sekali kelingan pun tidak terlepas. Ai taklibal wajhi, dari makna laftah tu palingan tu taklibah al wajhi, yakni menghendaki oleh musannif takliba bil laftati,
taqlibal wajhi. Maf'ul bagi yakni tu. Menghendaki oleh palingan wajah li jihatin minal jihati, bagi satu arah daripada arah-arah bisur'ah, paling dengan segera. Berpaling dengan segera. Itu laftah, palingan. Wafaltah, itu palingan wajah kan. Boleh jadi juga lebih kita kata akhfa dan lebih halus daripadanya. Ini paling wajah, paling pelihatan, paling pandangan. Soalnya sebut paling wajah kan, paling wajah je dah makna laftah. Bahkan yang lebih halus daripada itu dari segi palingan pada nazirin, orang melihat tu ialah apa nama ni, dengan palingan tandingan mata. Nampak tak? Palingan mata ni muka tak perlu paling pun. Jeling je, keling. Dipanggil sebagai lihauf. Lihauf. Lihauf tu tengok dengan ujung mata, dengan anak mata. Okay, laftatu ialah palingan muka ke arah laftatun. Nabi SAW kan ada sebut dalam riwayat bahawa dalam semayang kan, makruh seseorang itu berpaling. Palingan tu ialah satu tarikan daripada tarikan syaitan. Orang semayang pas pusing paling tak. Paling semayang walaupun tak batal, paling muka tak batal. Yang batalnya paling dada. Tapi itu satu tarikan daripada tarikan syaitan. Tak ada kerja. Tak je nampak. Tak je. Sini ada. Ada orang tua ada. Tengok. Tak apa lah. Tunggu benar. Orang semaya tu. Ada orang tua. Kalau budak-budak saya kira lah. Budak sekolah. Budak sekolah rendah sekarang menengah. Mayang yang pusing kepala. Okay. Wafaltah. Beza itu laftah. Ini faltah. Faltah apa maksud? Ini laftah, faltah. Antara kehebatan bahasa Arab ni, daripada abniyatul kalimah tu, binaan kalimah daripada huruf tertentu, dia ada makna yang lebih kurang tapi ada perbezaan. Ada makna yang lebih kurang tapi ada perbezaan dia. Kalau ikut abniyah kalimah, binaan kalimah, la fata falata. La fata falata. Okay. Jadi di sini tadi laftah ialah palingan muka. Wafaltatu ma yaqa'u bi ghairi ikhtiyarin wa qasdin. Faltah tu makna kita kata apa? Apa yang berlaku bukan dengan ikhtiar, bukan dengan pilihan dan dengan niat. Tanpa pilihan dan tanpa qasad, tanpa niat. Lintasan. Lintasan hati. Tak berlaku bukan kita nak melintaskan, tapi dia mari sendiri. Tak ada qasad pun. Itu faltah. Okay. Falata yaflutu. Yaflutu makna dia mengelinak masuk. Tu yaflutu menyelinak. Macam kalau musuh ke apa, dia menyak masuk tanpa orang sedar, ataupun binatang hak gerak dia menyak masuk. Jadi begitulah khatir ni, dia menyak masuk dalam hati tanpa ada usaha pada kita. Jadi mari lintasan tersebut bukan dengan usaha kita, kadang daripada syaitan. Dia panggil khatir syaitani. Wal khatir tu apa dia? Harakata an-nafsi fi amrin ma. Wal khatir wa ya'ni bil khatir harakatan nafsi fi amrin ma. Gerakkan hati pada apa-apa perkara. Dipanggil khatir lah. Pada bahasa merujuk kepada lintasan. Okay.
Wa qawluhu al-mubdi'ul mu'id, Tuhan yang memulakan penciptaan dan yang mengulang kembali ciptaan itu, mengembalikannya. Al-fa'alu lima yurid, yang sangat melakukan apa yang dihendak. Taqaddamal kalamu alaihi fi awal al-khutbati, telah terdahulu perbincangan kalam ulasan tentangnya pada awal kitab. Sebut dahulu mukadimah kan, disebut al-mubdi'ul mu'id. Wa ma'na la radda li hukmi, makna tiada yang menolak bagi hukum Tuhan, ai ma abramahu, apa yang Allah Taala putuskan, min amrin, daripada apa-apa urusan, la yang kuduhu naqidun, tidak mampu dibatalkan oleh sesuatu pembatalan, tak boleh oleh orang yang membatalkan, tak boleh. Apa yang Tuhan putus tak ada batal dah, tak boleh orang nak halang. Wala mu'aqiba li qada'ihi, tidak ada yang membatalkan bagi keputusannya, yakni la naqidha lima qada, tiada yang membatalkan bagi apa yang telah diputuskan minal amri, daripada perkara, qabla nufudhihi, sebelum terlaksananya, au ba'dahu, atau lepas terlaksananya, tak ada. Kalau hukum dunia boleh tarik balik, boleh potong. Oh, saya silap, minta maaf lah, saya tarik balik. Oh, tak boleh lah tarik balik. Buat keputusan, dah mungkin ijtihad, keputusan tu batal dan seumpamanya. Maka buat posting, boleh tarik balik, boleh delete. Dia orang snap dulu lah. Boleh buat permohonan maaf macam-macam. Sebab apa? Sebab ialah manusia silap tu biasalah. Tidak ada yang dapat membatalkan apa yang Tuhan dah tetapkan sebelum terlaksana atau selepasnya. Li'annahu al-qahiru fawqa ibadih, kerana dia yang maha menguasai dan menggagahi di atas hamba-Nya. Ini fauq ni, ini fauqul al-qahriyah, fauqiyah al-qahriyah. Tu fauq tu bukan makna fauq hissi, atas dengan makna jihah pihak. Kan dia kait dengan al-qahiru kan. Jadi fauq itu berkait dengan qahariyatillah, maha menguasai dan maha berkuasa Tuhan atas hamba. Jadi orang Arab dulu, orang Arab awal-awal yang mana saliqah al-arabiyah dia, pemahaman bahasa Arab dia masih lagi belum bercampur dengan kefahaman-kefahaman luar, masih dapat merasa zu' al-arabiyah al-asilah. Jadi mereka bila dengar faham, tak kata tak ada selitah pun. Fauq dengan makna atas tu, makna orang lain ada bawah. Ada bawah dengan makna kedudukan. Jelas dah situ. Al-qahiru fawqa ibadih. Qauluhu wala mahraba ila akhirih, dan tiada yang dapat lari. Qauluhu tu qasdun, ialah kehendak. Ditafsiri, bagi mentafsirkan. Jadi Syekh Nizam ni dia seakan-akan bila dia kata qasdun tu jadi khabar lah. Qauluhu tu qasdun. Jadi waktu dia tanda situlah, dia gambar situlah. Boleh juga kalau kita nak baca dengan fa'il, qauluhu wala mahraba ila akhirih, qasada, ay qasada al-musannifu. Lepas tu muta'alliq dia mahzulah, qasada bihi li tafsiri. Jadi kita kadang bila kitab-kitab ni kita kena ialah terikat. Boleh qauluhu tapi jauh takwil. Qauluhu bukan qasdun. Bermula qaul ialah qasad. Tapi jauhlah sikit kena takdirnya tu. Kalau qasada qauluhu wala mahraba ila akhir, qasada al-musannifu ay Imam Al-Ghazali li tafsir, ay biqaulihi lah, memaksudkan oleh musannif dengan katanya la mahraba itu ialah mengqasadkan untuk menafsirkan kalimah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan tiada upaya kecuali dengan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada daya upaya kan kecuali dengan Allah Taala.
Jadi apa maksud la haula wala quwata? Ini nak terjemah la haula wala quwata. Tiada daya dan tiada upaya, apa maksud? If ja'a fil hadis, kerana datang dalam hadis. Hadis ini riwayat apa ni? Al-Baihaqi. Dalam Syu'abul Iman, dia kata apa? Dalam hadis disebut la haula an ma'siyatillah illa bi'ismatillah. Tiada haul ni penghalang. Tiada yang dapat menghalang daripada maksiat kepada Tuhan kecuali dengan penjagaan Tuhan. Wala quwwata ala ta'atillahi illa bi'anatillahi. Dan tiada kekuatan dan kemampuan untuk mentaati Allah kecuali dengan pertolongan daripada Allah. Ini dalam riwayat Baihaqi lah. Biasa, ini juga pernah banyak kali lah Syekh Ismail sebut. La haula an la haula anil ma'asi wala quwwata ala fi'li ta'ati illa billah. Tiada yang dapat menghalang daripada maksiat dan tiada dapat memberi kekuatan untuk melakukan taat kecuali dengan Allah. La haula 'anil ma'asi wala quwwata 'ala ta'ati illa billah. Sama, makna sama lah tu kan. Itu maknanya. Bukan la haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya upaya dah kita semayang pun tak apa, tak semayang pun tak apa. Macam pahaman golongan-golongan apa nama ni, yang mengaku makrifat tu lah. Dia biasa guna la haula wala quwwata illa billah. Bila dia kata tengok orang azan kata apa? Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Apa yang perlu kita jawab? La haula wala quwwata. Jadi kita tak ada daya upaya, tak ada daya upaya kita. Tak ada daya upaya kita. Tak ada daya upaya saja apa? Jadi tak ada daya upaya. Tak payahlah, tak payah buat apa-apa amalan lah maksud. Dia nak pergi ke arah tu. Dia nak pergi ke arah tu. Tengok lain. Kalau hadis nabawi petunjuk Nabi, dia bawa kepada apa? Kepada beramal. La haula wala quwata illa billah, bawa kepada beramal. Bukan la haula wala quwata illa billah bawa kepada Jabriyah atau Murji'ah. Akan bawa situ. Okay. Jadi kalau buat maksiat pun tak ada daya upaya. Kalau buat taat pun tak ada daya upaya. Semua dah Allah Ta'ala tentu. Wa haqiqatut taufiqi, dan hakikat taufik itu tawajjuhul i'anati. Jadi hakikat itu nak halang daripada maksiat. Nak melakukan taat itu, ini dipanggil tafwid at-tam, penyerahan sepenuh kepada Allah ni. Jadi bila faham seseorang itu payahnya nak meninggalkan maksiat, maka dia ingat kepada la haula wala quwata illa billah dengan dia usahakan tinggal dan minta pertolongan supaya Allah memberi kepadanya kekuatan untuk meninggalkan maksiat. Kerana tidak ada yang menghalang daripada maksiat illa billah. Kalau payah nak buat taat ataupun dapat buat taat, kena ingatlah bahawa ketaatan itu ialah daripada pertolongan dan kekuatan yang Tuhan beri, taufik yang Tuhan beri. Wala quwata illa billah. Sekarang ni dibincang taufik tu. Apa makna taufik? Wa haqiqatut taufiqi. Hakikat taufik itu tawajjuhul i'anati. Arahan, pengarah, bukan arahan ni. Tawajjuh. Allah mengalih atau mengarahkan. Mengarah ni makna memalingkan. I'anah, pertolongannya, palingan, pertolongan daripada Allah li'abdihi, kepada hambanya, ala ma yuriduhu minhu, atas apa yang Tuhan hendak daripada hamba itu. Allah Ta'ala berikan, tawajuhkan pertolongan dia, pertolongan Tuhan beri kepada hambanya apa yang Tuhan nak daripada kebaikan atas hamba itu. Wa yuqabiluhu, lawan bagi taufik al-khidlan. Khidlan ni maknanya lawan bagi taufik lah. Mendapat taufik, mendapat petunjuk. Khidlan, khidlan ni maknanya Allah Ta'ala biar. Allah Ta'ala biar. Wa huwa sarful i'anah.
Sarfu tu paling. Jadi bahasa Melayu dah tahu. Tawajuh pun paling kok, tapi tawajuh ni paling dengan erti kata paling dapat. Paling sarfu dengan makna paling daripada. Sarafa an. Memaling daripada. Makna i'anah Tuhan tak beri kepada. Tuhan biar. Khidlat. Orang-orang yang dibiarkan oleh Allah. Orang yang tidak dapat bantuan dan pertolongan daripada Allah. Khidlat ni. Wa sarful i'anah. Tuhan palingkan bantuan daripada dia. Tuhan tak beri bantuan. Wal rahmatu, dan rahmat itu iradatul rifqi wal ihsan. Menghendaki akan kelembutan dan belas kasihan, ihsan. Itu rahmat. Allah hendak beri rahmat. Tuhan beri rahmat, Tuhan hendak beri keringanan dan belas kasihan. Wa yuqabiluha an-niqmah. Lawannya ialah nikmah. Nikmah kemurkaan. Wal mahabbah, kasih minhu ta'ala, kasih mahabbah daripada Tuhan. Apa maksud? Iradatul ikramid daim. Menghendaki Allah akan memuliakan yang kemuliaan yang sentiasa. Tuhan mahabbah kepada seseorang dengan Tuhan memuliakan dan beri kemuliaan yang berterusan kepadanya. Wa yuqabiluhu, lawan kepada mahabbah ialah bughdu, murka. Wa huwa iradatul intiqam ad-daim, berkehendak membalas yang sentiasa. Nampak? Fatta'atu amarona biha, maka taat itu amarona, ai amarona Allahu, Allah suruh kita dengan buat taat. Biha bi taat. Taat itu Tuhan suruh kita buat taat. Wa yassaraha lana, dan Allah Ta'ala berikan kemudahan untuk buat taat kepada kita. Wa athabana 'alaiha, kemudian Allah memberi pahala ke atasnya. Taat ni Tuhan suruh, kemudian Tuhan pula mudahkan untuk kita buat taat. Lepas tu Tuhan beri pula pahala. Wa ghairuha ay wa ghairu ta'ah. Wa admara asy-syaikh huna. Di sini syekh dia dhamirkan, tidak datangkan dengan lawan isim zahir bagi ta'ah. Tak, maksiat. Kenapa? Lihaqriha, lihaqaratiha, kerana hina maksiat tu. Hina maksiat. Kalau sebut kata lawang je lah. Dan sebut maksiat ni, kau boleh tak apa sebut pun. Nampak tak? Jadi, selain daripada ta'at, makna maksiat lah. Bi khilafi dhalik, lawan bagi tadi. Makna apa? Nahanallahu anha, Allah Ta'ala larang. Dan kalau Allah Ta'ala bagi taufik pada orang tu, Allah Ta'ala akan hala bainah abdihi bainaha wa abdi. Tu akan halang hamba daripada buat maksiat. Dapat penjagaan Tuhan. Lalu dengan sebab itu Tuhan balas pahala. Pahala atas meninggalkan. Ataupun Tuhan seksa atas melakukannya. Qala ulama'una, berkata para ulama kita, wal iradatu wal masyiatu bima'nan wahidin. Iradah dan masyiah satu makna. Khilafan lil karramiyah, menyalahi bagi golongan karramiyah. Muhammad Karam As-Sijistani. Dia bezakan iradah dan masyiah. Di sisi ahli sunnah, kita iradah dan masyiah itu sama. Itu satu sahaja, iaitu sifat qadim yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi karamiyah, mereka membezakan masyiah dan juga iradah. Wa qalatil mu'tazilatu, berkata Mu'tazilah, al-kufru wal ma'asi laysat bi iradatillah. Kekufuran dan maksiat itu bukan kehendak Tuhan. Li'annal iradata indahum, kerana iradat di sisi Mu'tazilah mutabaqatun lil amri, dia itu mutabaqah dengan suruh. Di sisi Mu'tazilah, iradah itu dia sejajar atau selari dengan apa? Dia selari dengan al-amru. Wa qudratun iradatun wa ghayarat amran wa ilman wa ridha kama kabat. Di sisi kita beza.
Wa qudratun iradatun wa ghayarat amran. Iradat berbeza dengan suruh. War ridha, dan berbeza dengan ridha. Kama sabata, sebagaimana sabit di sisi ahli sunnah. Mu'tazilah kata suruh itu, iradat tu menepati suruh. Apa yang Tuhan suruh maknanya Tuhan nak. Apa yang Tuhan tak suruh maknanya Tuhan tak nak. Apa yang Tuhan tak suruh maknanya Tuhan tidak nak. Ia melazimi suruh dengan hendak tu. Okay. Wa indal muhaqqiqin, di sisi ulama muhaqqiqin, mutabiqatun lil fi'li. Iradah itu mutabiqatun lil fi'li. Ai al-iradatu mutabiqatun lil fi'li. Iradah itu menepati bagi perbuatan. Apa maksud? Apa yang Tuhan buat, itu iradat Tuhan. Apa yang Tuhan buat, itu iradat Tuhan. Mulai takut tak faham ya. Apa yang berlaku, itu iradat Tuhan. Sama ada benda yang berlaku itu benda baik buruk, benda yang Tuhan suruh Tuhan larang, itu semua iradat Tuhan. Lana ai dalilun lana, dalil bagi kita. Apa dalil bagi ahli sunnah yang mengatakan bahawa Allah menghendaki perkara baik dan perkara yang tak baik sekalipun. Annahu ta'ala khaliqu kulli syai'in. Dalil kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dialah yang mencipta setiap sesuatu bila ikrah, tanpa ada paksaan. Fa huwa muridun lahu, maka bila Tuhan yang mencipta setiap perkara tanpa ada paksaan dan terpaksa, maka tidakkah dia yang menghendaki? Tentulah dia muridun lahu, menghendaki bagi perkara itu kulli syai'. Wa annas sifata, dan sifat al-murajjihata li ahadil maqduraini, sifat yang mentarjihkan bagi salah satu dua yang dalam kudrat dan dalam ta'alluq kudrat, dalam apa yang dalam kudrat Tuhan lah. Tuhan nak buat ada tak ada, cuma dalam kudrat maqdur Tuhan lah maksudnya. Makna minal mumkinat tu. Sifat yang memurajjihkan, mentarjihkan salah satu dua yang dalam maqdur, dalam ta'alluq kudrat, sifat apa? Iyal iradah. Iradah fungsinya mentarjihkan. Maka fala budda minha, tak dapat tidak, mesti ada iradah. Mesti ada iradah. Okay. Summa, kemudian huwa ta'ala, Allah Subhanahu Wa Taala ghairu muridin lima la yakun. Allah tidak menghendaki bagi apa yang tidak berlaku. Kemudian Tuhan tidak menghendaki bagi apa yang tak berlaku. Apa yang tak berlaku, artinya Tuhan tak nak lah. Kerana tidak ada perkara yang berlaku kecuali kehendak Tuhan. Jadi benda yang Tuhan tak nak, Tuhan itu tidak menghendaki bagi apa yang tak berlaku. Kita nak tahu Tuhan nak tak nak, tengok berlaku ke mana. Apa yang berlaku tu kehendak Tuhan, apa yang tak berlaku tu bukan kehendak Tuhan. Kaimanil kafir, seperti beriman orang kafir. Orang kafir ni maknanya orang yang dalam ilmu Tuhan dia kafir. Iman orang kafir maknanya orang yang memang dalam ilmu Tuhan tu kafir dah. Maka keimanan dia tu, itu bukan perkara yang Tuhan nak. Kaimanil kafirin idza alima annahu la yakun, apabila dia mengetahui bahawa tidak akan beriman orang itu. Orang itu tak akan jadi iman, maka tak berlaku kehendak Tuhan untuk menjadikannya beriman. Fakana muhala, maka beriman orang kafir itu mustahil. Wa huwa ta'ala alimun bistihalatihi, dan Allah Ta'ala tahu tentang kemustahilan berimannya. Jadi bila Tuhan tahu bahawa orang kafir tidak beriman, dan Tuhan menghendaki bahawa orang kafir tidak beriman, dan beriman itu jadilah dia perkara mustahil, dan Allah itu mengetahui ia tentang kemustahilan iman itu. Wal alimu bistihalati syai' la yuriduhu, yang mengetahui tentang mustahilnya sesuatu, dia tentu dia tidak menghendaki. Apabila benda itu mustahil, tak akan berlaku, tentu dia tidak menghendaki. Ini melihat apa ni? Ini melihat kepada berlakunya perkara itu. Kalau kita tengok, ia melihat kepada ta'alluq tanjizi
qadim bagi iradat. Takluk tanjizi qadim bagi iradat. Takluk tanjizi qadim bagi iradat. Adapun salahiyatul iradati an tata'allaqa bi kulli mumkinin. Itu dipanggil takluk suluhi qadim. Iradat Tuhan bertakluk tak dengan berkehendak nak beriman? Bertakluk belaka melihat kepada dia boleh nak menjadikan seorang itu beriman atau tidak. Tapi apabila dia menentukan, jadi takluk suluhi ini bukan hak berlaku. Makna nak menunjukkan kepada iradat Tuhan tu tidak ada yang menyekatnya. Selagi mana benda itu dalam makdurnya, benda itu mungkinat, maka mungkin berlaku. Sehingga tak boleh kita kata Tuhan tertegah untuk pilih ni. Siapa yang nak tegah Tuhan? Maka itulah ulama kita membincangkan tentang bentuk-bentuk takluk ni, suluhi dengan tanjizi ni. Lepas tu dibahagi pula dengan qadim dan juga hadis. Nak selesaikan gini lah, nak selesai supaya kita dapat fahamkan bagaimana kefahaman tentang takluk sifat. Maka kudrat iradat Tuhan tidak ada halangan untuk menentukan apa-apa selagi mana benda itu dalam mungkinat. Kemudian apabila memilih, tentu kena pilih salah satu je. Dia tak boleh pilih dua-dua kerana bawa kepada mustahil, iaitu ijtima' diddain. Nampak? Maka memilih dengan sungguh-hati salah satu daripada perkara mungkin itu tanjizi qadim. Tanjizi qadim. Di isu baru ni ada orang isbatkan tanjizi hadis kan. Ada kau dalam tu ada kan? Dalam Anwar Bahir ada sebut. Tapi hak muktamadnya tak ada dah kepada tanjizi hadis kerana telah memadai dengan tanjizi qadim. Tapi ada kaul yang mengisbatkan, ada yang mengatakan ada tanjizi hadis pula. Yang muktamadnya tanjizi hadis tu hanya ibras, izhar, hanya nak menzahirkan terhadap apa yang telah Allah Ta'ala pilih sejak azali daripada ketentuan salah satu daripada mungkinat tersebut. Nampak jelas sebab ada agama Mesih lah. Adalah isu dengan sekumpulan tu ni kata ada tanjizi hadis semua. Dikabur lah. Buat ada sebenarnya. Tak boleh lah kita nak kata golongan sesat ke luar ni. Bagaimana ada kau lah. Walaupun bukan muktamad. Betul lah. Okay. Ya senang je kalau kita nak orang, kita nak rod, kita nak i'tiraf, nak bangkang, nak argue dengan orang. Sebab kita punya biar lebih. Kita biar lebih dulu. Kalau kita dah pada makan cekok je, senyap dah. Moleknya gitu. Takut lagi kan kita ajar kata. Ada kitab kata gitu Jadi kalau nak duduk arena, nak hujung orang, nak rock orang, biar ada lebih sikit, biar ada banyak sikit. Tidak baik kita ambil masa untuk memperbanyakkan apa yang ada. Itu sekadar maklumat lah, maklumat ilmu memang orang ada hujah ada tu. Dia boleh ke depan. Fala budda minhu. Okey. Fala budda minhu. Thumma huwa ta'ala kidah ka imani kufur dan muslim dan wa aktsaru ahli sunnati, kebanyakan ahli sunnah ala anna al-adama la tata'allaqu bihi al-iradatu wala ru'yatu. Dan kebanyakan ahli sunnah mengatakan al-adam, benda yang tak ada ni, tidak berkait dengannya oleh iradat. Iradat tak berkait. Dan juga tidak ru'yah. Melihat pun tak boleh sebab dia tak ada. Dia tak ada nak tengok pun. Melihat ni mesti melihat benda yang ada. Benda yang tak ada tak boleh lihat. Okay. Kerana ilah bagi ru'yah tu al-wujud. Bila Adam, dia tidak bertakluk dengan ru'yah dan tidak bertakluk dengan iradah. Wallahu a'lam. Tsumma qala rahimahullah. Kalau ikutnya boleh tafsir lagi tu tapi biarlah. Ada mana yang tidak bertakluk dengan iradah. Tu orang ngaji dah tu buat sendirilah. Tsumma qala rahimahullah ta'ala. Kemudian kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, law ijtama'al insu wal jinnu, jika berhimpun manusia dan juga jin
wal malaikatu, dan malaikat-malaikat, wasyayatinu, dan sekalian syaitan-syaitan. Berhimpun sekalian manusia, sekalian jin, sekalian malaikat, sekalian syaitan, ala an yuharriku fil alami, berhimpun untuk menggerakkan dalam alam ini zarratan, satu zarah, au yusakkinuha, atau nak diamkan satu zarah, duna iradatihi wa masyiatihi, tanpa iradat Tuhan, iradatillah, wa masyiatihi, dan kehendak Tuhan, ajazu, jawabnya nescaya lemahlah mereka anhu, ai an tahrikihi, an tahrikiha, lemahlah mereka daripada nak menggerakkannya, ataupun taskiniha. Ini maknanya nak menegahkan lagi bahawa dalam berlakunya perkara itu tak ada langsung campur tangan daripada selain Allah, dan tidak ada selain pada Allah yang mampu buat. Pada hakikatnya tak ada. Jadi kalau berhimpun sekalian ni nak gerak daya banyak satu zarah sekalipun, ataupun nak beri satu zarah itu diam tak bergerak, takkan dia mampu kecuali dengan iradat masyiat Tuhan. Ajazu anhu, nescaya lemah mereka padanya. Yakni menghendaki oleh Imam Ghazali, li'annahu al-ghalibu ala amri, kerana Allah yang menguasai atas urusannya. Wala nisbata li ahadin fi qada'ihi wa qadarihi, tidak ada nisbah sandaran bagi seseorang pun pada ketentuan dan juga pada apa yang Tuhan Allah Ta'ala buat. Apa yang Tuhan tentu dan apa yang Tuhan buat. Tak ada. Tak ada nisbah pun pada seorang selain pada Tuhan. Wa in kana lahu tasarrufun, wa in kana lahu, ini ayat baru, bukan ayat tu. Wa in kana lahu tasarrufun, andai kata ada bagi seseorang itu tasarruf, dia boleh tasarruf, dia boleh mengurus, boleh mentadbir. Mentadbir pun maka jawabnya fa bi idnihi, maka dengan izin Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tasarruf yang dinisbahkan di sini ialah kasbun wa ikhtiyarun faqat, di sisi ahli sunnah. Kasbun wa ikhtiyarun faqat. Situ je lah. Tasarruf dari aspek kasbun wa ikhtiyar saja, bukan aspek khalqun wa ijad. Allah Subhanahu wa taala sebut wa ma tasyauna illa an yasha Allah, tiada mereka menghendaki kecuali apa yang Tuhan hendak. Wal insu wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Ini juga isu ni pun boleh tengok tafsir macam mana huraian ulama. Di sisi ahli sunnah ni macam mana, di sisi qadariyah mu'tazilah ni macam mana kan. Di sisi ahli sunnah, apa yang Tuhan nak itu ialah ma tasyauna, apa yang kamu nak. Dengan maksud apa? Apa yang nisbah kepada kehendak kita, andai kata berlaku, maka setiap perkara yang berlaku itu kehendak Tuhan. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tidak kamu menghendaki kecuali apa yang Tuhan nak. Maka apa yang kita hendak itu sebenarnya Allah menghendaki itu. Jadi masyiah itu apa? Jadi apa yang kamu hendak, ini ada sebahagian menafsirkan Allah menghendaki bahawa kamu berkehendak. Ada juga tu. Kalau ulama-ulama kontemporari, sebab isu Jabariyah ni dalam kalangan pemikiran muasirah ni, kadang-kadang nak jawab tu payah. Jadi kadang-kadang penafsiran ayat begini, ulama tafsir supaya mengarahkan bahawa jangan ditolak ikhtiar usaha tu. Nampak? Dan dinisbahkan kepada hamba iradat hamba. Bagaimana tafsiran sebahagian daripada Maturidiyah yang mentafsirkan al-kasb wal ikhtiyar tu dengan qasdun al-musammim, kehendak hati, taujihul qalb, mengarah hati tu. Jadi mengarahkan kehendak hati itu ialah bahagian yang diserah kepada hamba. Dengan maksud apa? Hamba memilih atas dasar dia mengarahkan arah hati. Lepas tu jangan tanya pula, dah arah hati itu siapa buat?
Tu jadi akhirnya tak selesai. Tak. Dia tak menafikan. Jadi kita bila nak selesai satu isu, contoh ni golongan-golongan yang sofis ni juga, dia Susuttaiyah juga golongan ni, yang menafikan adanya kudrat hamba ni sehingga bawa kepada Jabriyah dan juga Murji'ah dalam pegangan ni, maka hujah mereka ialah membawakan ayat yang mengisbatkan kasbun ikhtiyar, kasab dan ikhtiar. Cukup di situ. Sekarang ni bila kita usulkan lagi, kasab ikhtiar tu siapa buat? Jadi tak selesai juga lah. Faham tak? Tak selesai juga lah. Kasab dan ikhtiar hakikatnya perbuatan Allah Ta'ala. Perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga tak dinafikan lah. Tapi untuk obat ni kadang-kadang ada benda yang tidak perlu dizahirkan, perlu diizmarkan, perlu senyap. Sebab ketika itu nyakitnya gini. Contoh. Orang tu tak suka makan. Dia kata dia tak suka makan bawang putih. Jadi kita, doktor cuba buat ramuan capur bawang putih, tak kabur ada bawang putih. Tak. Untuk mengobat penyakit dia tu. Tanpa perlu beritahu. Sembunyikan. Kata ni tak ada ramuan hak tu. Sebut. Bukan nafi. Kalau nafi salah. Faham tak? Kalau nafi salah. Jangan nafi bahawa Tuhan tak ada langsung. Tak. Bukan Tuhan buat. Bukan nafi. Tidak menyebut itu tidak membawa pada penafian. Jadi kerana orang tu penyakit dia gini, dan ada benda yang tak perlu disebutkan dia, bukan sesuai bagi penyakit dia, maka silent betul. Tujuan apa? Supaya penyakit dia tu berobat, habis, hilang, sembuh tu apa? Lepas tu mula kena teruskan mengaji, belajar hakikat bahawa segala perbuatan harta dan gerak hati pun itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang memang tak mudah kepada ikhtiar usaha, nak ambil pendekatan Jabriyah ataupun Murji'ah ni, tak mudah, taklif syarak ni tak mudah, bawa kepada huraian ataupun ayat-ayat yang bawa kepada bahawa hakikatnya tak ada apa benda, manusia ni sebenarnya wayang, apa lagi. Bukan salah dari segi tu, tapi orang panggil kita bagi dos yang tak betul, bagi obat tak betul pada penyakit, pesakit. Kepada pesakit. Gitulah. Panjanglah isu ni tak. Jadi kadang-kadang isu ni kena tangani dengan hikmat lah. Supaya jangan jadi Jabriyah, jangan jadi Qadariyah. Duk tengok. Imam Tahawi pun sebut dalam Aqidah Tahawiyah bahawa perkara berkaitan qada ni daripada sirrun min asrarillah. Daripada rahsia Tuhan. Sehingga kan ulama kata antara benda ajaib, mustahilat dan benda pelik ni ialah kasful asy'ari wal halul bahsyami wa afratun nazam. 3 daripada benda hak mawaqiful aqli, akal ni nak fikir. Sampai dia kata itu, mana boleh fikir je. Kasful asy'ari ni, konsep kasbun dengan ikhtiar di sisi Asy'ariyah ni boleh je. Tapi kalau tengok kepada perbahasan ilmiah atau Mu'tazilah tu memang payah nak faham. Lagi mana kita tak beri penyerahan betul bahawa segala perkara itu Tuhan, selagi mana kita tidak ada main hati dan fitrah kita ni hamba, maka mungkin payah. Nampak tak? Payah nak kata guna kita dah akad tangan. Kita akad tangan, kita hendak akad tangan, tiba-tiba nak nafi pun itu yang mereka kata antara yang menghalang ataupun yang perkara yang akal payah nak terima. Mawaqifil uqul, yang terhenti akal untuk terima kerana ghamid sangat ni. Min ghawamid, daripada benda rumit. Tafratun nazam, konsep tafrah. Tafrah tahu lah tafrah. Mesti dengar Tafratun nazam. Mu'tazilah kata satu perkara satu titik ke titik, dia terpaksa melalui A, B, C. A nak pergi ke C melalui B. Dia tak boleh lompat. Tafrah ni konsep boleh lompat. Sesuatu tu boleh pergi kepada jarak tanpa melalui wasit.
pertengahan, perantara. Ni kalau dikaji oleh ahli fizik, benda yang menarik lah. Macam mana nak buat teleportasi antara satu tempat ke tempat tu? Tak. Kalau nak gerak daripada sini-sini, kita mesti melalui titik tengah yang menghubung. Di sisi nazar kata boleh. Tak payah titik tengah lepak tu. Tanpa melalui pertengahan tu. Sebenarnya hal Mubah Syami' Abu Hashim. Abu Hashim dia konsep hal tu lah. Hal ahwal tu lah. Yang perkara yang menengahi antara mawjud ma'dum. Juga pening juga tu. Yang payah fikirlah. Dan seterusnya ialah Kasful Asy'ari. Konsep kasbun dan ikhtiar di sisi Imam Abu Hasan Asy'ari. Tapi bila kita belajar, ada benda pun tak payah pun. Tak payah pun. Okey. Wa ma tasha'una illa an yasha. Jadi ada sebahagian menasihatkan wa ma tasha'un illa an yasha Allah. An yasha Allahu masyiatakum. Allah menghendaki bahawa kamu berkehendak. Ada tak tahu itu? Allah menghendaki bahawa manusia itu berkehendak. Dah betul atau tafsirah? Betul juga. Selagi mana tak nafikan bahawa hakikat kehendak manusia itu tidak lari daripada kehendak Tuhan. Kerana ada silapnya siapa? Almarhum Syed Muhammad Ramadan pun tafsir gitu kan, anda tak ingat? Cuba tengoklah video-video dia kalau cari balik. Adalah ulama tak silapnya Syekh Muhammad Ramadan ke siapa? Saya pun dah tak ingat. Ada sebahagian ulama ahli sunnah kita menafsirkan gitu. Nampak terutamanya bila berhadapan dengan golongan-golongan muda, golongan-golongan yang di institusi pengajian tinggi ni kan, mereka tanya kan dengan itu apa faedahnya kami beribadat tapi hakikatnya Tuhan dah tahu dah keduduk kami syurga atau neraka. Itu. Jadi nak bawa kepada bahawa Tuhan menghendaki bahawa kamu diberi pilihan. Maka manusia itu diberi ikhtiar dan usaha. Salim tak terjemah tu? Boleh, tak ada masalah. Jadi nak hakikat ikhtiar usaha, dah kira secara tu. Apalah, bukan kita nafi. Kenapa? Kerana mereka nak hilangkan kekeliruan. Macam mana seorang itu nak tiba-tiba ketentuan dia ahli syurga neraka, Tuhan ada dah. Tuhan tetap ada. Dan kenapa perlu beramal? Ya? Ada yang makna lazim. Lain sikit tak? Ke sama? Mana? Lain. Tu hebatnya ayat Quran ni. Nampak tak? Tapi makna betul lah ke? Di sisi akidah tu. Kalau nak takwil kod Jabriyah pun boleh juga. Wa ma tasya'u. Sekejap. Kamu berkehendak kecuali bahawa Allah Ta'ala tu nafi masyiah tu, nafi masyiah hamba. Buat tak ada langsung hamba itu masyiah, tapi jauh sikit lah takwilan Jabriyah ni, jauh sikit. Tak tahu kan. Jadi kalau ma tasya'una illa an yasha Allah. Kalau kita buang nafi-nafi dengan istisna jadi mana? Tasya'una, kehendak kamu, ai masyiatullah. Ialah Allah Ta'ala berkehendak. Jadi Allah Ta'ala berkehendak, bahawa kamu berkehendak. Wal insu. Okay. Wal insu, dan manusia itu. Ambil tengok tu lah. Kalau tengok dalam akidah tahawiyah pembicaraan awal ni, kita nampak bahawa benda ini sebenarnya cukup bahawa kita beriman bahawa setiap perkara itu Allah Ta'ala telah tentukan dan kehendak, tidak berlaku suatu pun setiap zarah pun kecuali dengan kehendak Tuhan dan perbuatan Tuhan.
Dan kita diberi usaha ikhtiar tanpa ada bagi ikhtiar dan usaha kita itu kesan, tanpa memberi kesan. Apa hakikat ikhtiar usaha? Tak tahu pun tak apa. Dah ada dah ikhtiar usaha? Ada. Bukti kita boleh rasa kan? Cukup dah. Kita nak terjemahkan apa tu tak perlu pun sebenarnya. Tengok. Supaya kalau tengok ulama-ulama kita, bila bab ni, dia cerita bab af'al ikhtiyariyah, af'al iktirariyah. Beza gerakan luar kawan, gerakan dalam kawalan kita. Kita bergerak kerana kita hendak gerak, dengan kita bergerak kerana ditolak. Orang tolak kita. Beza tak? Beza sangat. Kita ketok, kita gerak gini, dengan kita ketok. Kita ketok, kita nak dah ketok. Tak ada ikhtiar usaha. Dengan kita nak, bahawa kita barang kita bergerak. Tahu dah beza. Perbezaan tu kita dapat rasa, tahu dah bahawa ikhtiar ada. Apa hakikat ikhtiar? Sekarang Tuhan apa tu? Jadi maknanya, antu kata bila dihaluh-haluhkan ni, kadang-kadang bawa kepada sama ada bijabariyah ataupun qadariyah. Habis. Wal insu, siapakah al insu? Banu Adama, anak Adam. Summu bidzalika, dinamakan mereka dengan demikian li'annahum yu'nasuna, kerana mereka yu'nas. Yu'nas di mana? Yurawna, dilihat, dapat dilihat. Anastu nara, inni anastu nara, anastu ay ra'aitu nara. Aku melihat api. Nabi Musa kata kan. Jadi yu'nasuna ay yurawna, dilihat, dapat dilihat. Au itu antara sebab dinamakan al-ins itu. Au li'annahum jinsun yata'annasu ba'duhum bi ba'd. Ataupun kalimah manusia dipanggil ins kerana manusia ini satu jenis yata'annasu, mereka ni serasi dan mesra sebahagiannya dengan sebahagian yang lain. Kita ada mesra dengan maksud apa? Kita bersilaturahim, ada hubungan, tak? Jadi kita tak boleh untuk seorang. Manusia ni dia panggil hayawanun ijtimai. Jenis haiwan yang perlu untuk bersosial. Jadi kita serasi dan rasa selesa sebahagian kita dengan sebahagian lain. Dia ada haiwan tak perlu, dia perlu untuk seorang. Tapi manusia, sistem Tuhan jadikan manusia ni perlu kepada orang lain. Au li'annahu ahida ilaihi, ataupun dinamakan al-insan, ins, kenapa? Li'annahu ahida ilaihi, kerana dibuat perjanjian dengannya. Fanasiya, lalu dia lupa. Wa nasiyat dzurriyyatuhu, lalu zuriat dia pun lupa. Mana siapa lupa ni? Adam lah. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Dan sungguhnya kami telah membuat perjanjian dengan Adam. Lalu fanasiya, Adam lupa. Walam najid lahu azma, kita tidak dapati dia ada keazaman. Buat janji Allah, jangan dekati pokok kulti ni, jangan makan pokok ni, tiba-tiba lupa. Jadi, dan umat-umat dia, anak keturunan pun lupa juga. Maka dinamakan masumiyal insanu illa lisyanihi. Tidak dinamakan manusia ke manusia illa lisyanihi, kecuali kerana sebab lupanya. Wama awwalu nasin illa awwalun nasi, dan tidak adalah orang pertama lupa kecuali manusia yang pertama. Nabi Adam. Wal jinnu, jin pula apa? Wal jin muqabiluhu, jin itu muqabil, lawan kepada is dengan makna zahir tadi kan. Kenapa jin dinamakan jin? Li'annahu mujtanun, kerana mereka ini, kerana jin itu mujtanun, tersembunyi. Ai mustakirun, tersembunyi. La yura, tidak dapat dilihat. Sebab itu dinamakan janin itu janin. Li'annahu maskurun fi batni ummihi, kerana janin itu tersembunyi dalam perut ibu. Itu salah satu sebab penamaan tu. Wakila ada mengatakan abuhum iblis.
Ada mengatakan wa abuhum iblis. Ayah kepada jin ni ialah iblis. Ka'adamat lil insi, seperti Adam tu ayah kepada manusia. Wa fihi nazar, dan pada ini ada nazar. Okay. Wa haqiqatul jins al-jinni, hakikat jin tu apa? Ajsamun latifatun. Ini dia jisim. Sebab dia ada empat. Dia berjisim, dia ambil ruang ya. Tapi latifatun, tapi dia ni latifah halus. Sebab tu dia boleh meresap, boleh tembus, boleh masuk. Lagi mana ada ruang boleh masuk. Hawaiyatun, bentuk hawa. Bentuk hawaiyah, bukan bentuk jamak macam ni lah. Awak ni udara lah, maknanya dia apa nama ni? Makhluk halus lah. Tatashakkalu bi ashkalin mukhtalifatin, yang boleh berupa dengan rupa yang banyak. Wa tazharu minhum af'alun ajibatun, yang zahir daripada mereka perbuatan-perbuatan pelik. Mereka mampu buat benda-benda pelik. Buat benda-benda yang luar daripada kemampuan manusia biasa. Wa minhumul muti'u wal 'asi. Di kalangan mereka ada orang yang taat, ada orang buat maksiat. Wa man ya'kul wa yashrabu, yang makan dan minum. Wa man la ya'kul, dan yang tak makan pun ada. Wa ya'ishu bir raihati, dan dia boleh hidup dengan bau. Boleh hidup dengan bau-bau. Makan dengan tu lah. Makan dengan bau. Wal malaikatu, kat mana ni? Oh, panjang ni. Wal malaikatu wallahu ta'ala ala wa ala. Betul? Allah ta'ala ala wa ala. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum.